Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk berkenaan kebolehan kaunseling di tempat kerja. Tujuan kebolehan kaunseling di tempat kerja ini ialah keperluan kaunseling perbezaan tarbiat peribadi dan budaya, kelakuan yang beretika dan sesi kaunseling. Pengenalan. Kaunseling adalah satu cara percakapan yang membolehkan seseorang bercakap tentang masalah dan perasaan mereka. Yang kedua, seorang kaunselor akan dilatih untuk mendengar dengan empati dan Yang ketiga, jurulatih atau mentor kepada orang lain untuk tempoh yang panjang. Yang ke-8, membantu meningkatkan kemajuan pasukan mereka dan prestasi. Yang ke-9, kemahiran melatih yang baik dan kebolehan kaunseling membantu mewujudkan budaya penyayang harus membangunkan kemahiran melatih. Yang ke-6, kebolehan kaunseling dan menggunakannya dalam semua situasi. Yang ke-7, memberikan sekali nasihat kepada rakan-rakan atau orang bawahan mereka atau menjadi sebahagian daripada kita telah menjadi kaunselor tetapi sebilangan kita tidak mempunyai tentang melaksanakan kaunselor dengan berkesan. Yang keempat, di tempat kerja, kaunseling sering dijalankan oleh seorang profesional yang berkelayakan. Yang kelima, penyeleng yang baik. Nombor 2, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ni dia sangat mustahak bagi kaunselor, termasuk mendengar secara aktif penjelasan renungan dan kemahiran menyoal berkesan. Gaya komunikasi yang kita perlu amalkan dengan semasa kaunseling ni terbagi kepada 5, iaitu tanya soalan. Soalan terbuka yang mengundang jawapan yang lebih mendalam. Contohnya bukan soalan ya atau tidak. Kita kena tenang beri sepenuh perhatian kepada orang yang dikaunseling dan biar dia punya cerita tu terbuka, dan bertegaslah dengan orang yang dikaunseling sering akan membantu atau cuba menukar cerita agar topik itu menjadi tidak selesa. Kita kena jadi pendengar yang tekun. Pendengar tekun mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara dengan mengangguk-angguk dan sentuh mata. Kelakuan beretika. Kelakuan beretika boleh dikatakan sebagai tindakan seseorang terhadap masyarakat dan individu dengan berfikir perkara-perkara yang mempunyai nilai yang baik ketika bercakap. Kelakuan juga dapat membentuk seseorang yang baik serta menunjukkan sifat menghormati prinsip moral utama seperti kejujuran, keadilan, kesesamaan dan juga maruah. Khususnya kemahiran melatih. Kemahiran melatih ini menyenaraikan apa yang sepatutnya terdapat di dalam sesi kaunseling. Sesi kaunseling biasanya boleh dibahagikan kepada 4 langkah. Antara langkah-langkah tersebut ialah kenal pasti keperluan, bersedia untuk kaunseling, mengenalikan sesi kaunseling dan juga susulan. Maksud kenal pasti keperluan ialah lakukan penyelidikan anda untuk mengumpul data dan maklumat dari kaunselor, dan seterusnya bersedia untuk kaunseling. Contohnya pilih tempat yang sesuai dan mewujudkan suasana yang betul dan pengenalan terbuka. Perbualan ringan dan pastikan kesesalan kaunselor tersebut. Mulai dengan menyatakan sebab bagi sesi. Contohnya memberi kata-kata prestasi yang baik terhadap orang yang dikaunselorkan. Seterusnya menyatakan hasil yang diingini. Contohnya memberikan kata-kata lebih mendalam berkaitan prestasi pekerjaan di orang yang dikaunselorkan. Dan akhir sekali menyatakan bagaimana anda melaksanakan sesi. Contohnya, ini adalah satu sesi tidak rasmi. Segalanya adalah sulit dan tidak direkodkan. Nombor 3 pula ialah mengendalikan sesi kaunseling. Contohnya, mulakan sesi dengan membincangkan isunya. Antaranya ialah apa yang menyebabkan puncanya, apa emosi yang dialami, apakah harapan dia dan keutamaannya, dan membangunkan pilihan tindakan, dan juga merakam dan menutup sesi. Dan akhir sekali ialah susulan. Susulan ialah perbincangan penyelesaian yang mungkin ia adalah yang terbaik untuk membolehkan pekerja itu
mengetahuinya, tetapi anda boleh buat cadangan. Pengambilan penyelesaian terbaik dan hasilkan pelan tindakan. Bersetuju untuk membawa masuk bantuan lain. Kesedaran budaya. Yang pertama, perlu sedar bahawa jantina bangsa dan gaya peribadi memainkan peranan sama ada menjadi kaunselor berkesan kepada pihak lain. Yang kedua, seorang wanita tidak semestinya diberi kaunseling oleh seorang wanita atau kedua-dua dari bangsa yang sama. Yang ketiga, biasanya membantu seorang pekerja bercakap dengan seseorang lain dari latar belakang yang berbeza yang mungkin dapat dilihat dari perspektif yang baru atau penyelesaian baru. Ia perlu dinilai berdasar kes demi kes. Yang keempat, apabila kaunseling seorang dari latar belakang berbeza, maka perlu berhati-hati untuk faham konteks kehidupan mereka dan hati-hati memeriksa prasangka diri dan sikap berat sebelah. Letakkan diri mereka ke situasi orang yang dikaunseling dan dapat melatih rasa hormat dan empati sesiapa sahaja dari mana latar belakang. Terima kasih. Seterusnya, bolehan kaunseling. Kemahiran kaunseling ni dia kemahiran insaniah tertentu yang kita perlu semai dalam usaha untuk menjadi kaunselor yang berkesan apabila diperlukan. Ada 5 kebolehan asas untuk menjadi seorang kaunselor yang baik. Yang pertama ialah kita kena sedang berupaya untuk membina hubungan kepercayaan dan selamat dengan orang tersebut. Yang kedua ialah kita sedang menjalankan kaunseling. Jika kita dan dia tak dapat menyesuaikan diri, kita mungkin bukan orang yang tepat untuk memberi kaunseling dan mungkin perlu wakilkan kepada rakan sebaya yang lain. Yang ketiga, kita perlu komited kepada pemahaman dan benar-benar menolong orang yang sedang dikaunseling ini. Bermakna kita perlu berupaya untuk mendengar tanpa menghakimi. Minda harus terbuka untuk mempunyai semua fakta, memahami emosi dan memahami seluruh konteks masalah beliau. Kita jangan terus ke arah penyelesaian sehingga kita telah melakukan semua ni. Jangan berpura-pura telah mempunyai penyelesaian masalah tapi sebenarnya tidak. Lebih baik meminta pertolongan. Yang keempat, kita perlu mempunyai kecerdasan emosi. Kita boleh memahami emosi yang berbeza yang kita sedang berhati. Seterusnya, kita perlu berperanan sebagai seorang model yang berkesan. Kita kena mengamalkan apa yang kita sampaikan. Contohnya, kita tak boleh menasihati seseorang untuk ambil perkara positif jika diri kita sendiri sentiasa negatif. Tunjuk tingkah laku yang baik yang kita ajarkan kepada orang lain. Seterusnya kita perlu mengawal sepenuh emosi seperti marah, mempertahankan diri, kegusaran tanpa mengira apa yang dikatakan atau yang sedang dipersalahkan oleh pekerja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.